Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan Chit Chat Viral di channel YouTube kami DWP10302 Sekolah dan Masyarakat. Baiklah, hari ini kami akan mengupaskan satu isu viral yang sedang hangat diperkatakan oleh netizen, iaitu isunya berkaitan dengan psikologi pelajar masa kini. Sebelum itu, salam perkenalan. Saya Aiman Syakira binti Zakuri, hos anda pada hari ini. Jadi, untuk pengetahuan anda, sejak hampir 2 tahun, sekolah terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dalam tempoh pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Ini ekoran daripada situasi pandemik yang berlaku pada tahun sebelumnya. Hal ini sehingga memberi kesan dalam aspek psikologi buat mereka, iaitu melibatkan isu burnout dalam kalangan pelajar. Burnout ini bermaksud kelelahan atau kepenatan dari segi fizikal, emosi dan juga mental yang kesan daripada tekanan yang berterusan dan melampau. Jadi, kesan daripada tekanan demi tekanan ni, dia menyebabkan mereka ni semakin menurun produktiviti dan mereka ni semakin menurun kemampuan dalam memberi komitmen dan kompetens semasa sesi PDPR itu berlangsung. Di sini saya terbaca sebuah artikel di mana terdapat seorang doktor yang telah membuatkan kajian, sedikit kajiannya sendiri walaupun tidak secara saintifik katanya. Dia mendapati daripada kajiannya melalui pendekatan berhadapan atau bertemu ramah dengan responden-responden ini. Dia mendapati seramai 1,412 orang responden dan melibatkan seramai 944 pelajar sekolah menengah. Dan di dalam perbincangannya itu, mereka dapati hasil tinjauannya adalah sebanyak 43.6% yang melaporkan kesan negatif ketara kepada kesihatan mental mereka. Di sini, apakah yang merupakan cabaran-cabaran utama mereka? Dalam kajiannya ia terdapat salah satu dikatakan ialah paling tinggi, dia kata susah fokus sebanyak 80.4%. Kedua, iaitu susah faham subjek. Susah faham subjek ni sebanyak 71.2%. Seterusnya yang ketiga, tugasan terlalu banyak sebanyak 66.6%. Dan isu-isu berkongsi internet dan peranti di mana masalah signal yang tak stabil, yang tak kuat dalam semasa mereka melakukan sesi PDPR lah, sebanyak 61.8%. Dan akhir sekali hilang minat hampir 50%, iaitu sebanyak 48.6%. Jadi doktor ni bila dia membuat kajian ni, dia mendedahkan pada satu aspek yang mana barangkali orang tak tahu pun apa yang dilalui oleh pelajar-pelajar ini. Hari ini kita akan tumpukan kepada mereka supaya ibu bapa, guru-guru maupun pentadbir sekolah sendiri dapat mengerti dan pelajar-pelajar sendiri dapat memahami bagaimana cara nak mengatasi masalah ini. Kerana ia bukan sahaja bergantung kepada satu pihak iaitu pelajar ataupun ibu bapa, malah ia melibatkan juga guru-guru dan pentadbir sekolah. Baik, untuk sembang-sembangkan perkara ini, kita menjemput 3 panel jemputan kita bagi membicarakan tentang pelajar-pelajar. Dan kita ada 3 panel jemputan yang bersama-sama kita pada hari ini. Saya perkenalkan sebelum tu, iaitu panel yang pertama kita, Cikgu Tuan Nur Atira Ashikin binti Tuan Rosli yang merupakan guru bimbingan kaunseling di Besut Terengganu. Dan panel kedua kita yang seterusnya adalah kita ada Dr. Nurul Amira binti Baharu yang merupakan doktor pakar psikologi. Beliau adalah seorang yang memahami tentang masalah psikologi dan pengkhususan beliau adalah Psychometric and Assessment and Counselling.
Dan akhir sekali di sini kita ada bersama-sama dengan kita Maizatul Hasanah binti Muhammad alias Muhammad yang merupakan pakar motivator. Saya sudah membentangkan sedikit tentang apa kajian yang dilakukan oleh seorang doktor yang membuat kajian ini dan telah berkongsinya dalam media sosial. Jadi di sini kita nak dengar khususnya terus di lapangan dan bagaimana sebenarnya realitinya yang berlaku. Kita dah dengar daripada doktor yang membuat kajian. Sekarang ni kita nak dengarkan pula dari guru sendiri yang berhadapan secara realiti di lapangan. Dengan ini saya menjemput panel kita yang pertama, Cikgu Tuan Nur Atira Ashikin binti Tuan Rasli. Baik Cikgu, apa ceritanya Cikgu? Betul ke kata doktor tadi ataupun ada perkara yang betul atau ada perkara yang kurang tepat khususnya di Besut Terengganu? Silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih Cik Aiman Syakira, hos kita pada hari ini kerana sudi menjemput dan memberi peluang untuk berkongsi walaupun hanya dalam talian. Okey, saya Cikgu Tuan Nur Atira Ashikin selaku guru kaunseling di sebuah sekolah menengah. Okey, apa yang dikongsikan oleh hos kita tentang kajian seorang doktor tadi ada betulnya. Seperti yang hos kita cakap tadi, sudah lebih kurang 2 tahun kita menghadapi wabak pandemik COVID-19 ni kan. Jadi ini bermakna sudah 2 tahun jugalah para pelajar telah menghabiskan masa mereka belajar di rumah. Okay, untuk pada masa sekarang, masyarakat global terpaksa mengubah gaya hidup mereka dari kebiasaan akibat pandemik COVID-19 ni kan. Disebabkan ini juga ramai yang salah anggap bahawa sesi PDP dihentikan selepas sekolah ditutup. Tetapi sebenarnya tidak ya, sesi pembelajaran masih lagi berlaku seperti biasa. Tetapi dalam keadaan norma baharulah. Sebelum COVID, kita menggunakan istilah PDP iaitu pembelajaran dan pengajaran. Namun, proses pembelajaran dan pengajaran yang dahulunya berlaku secara bersemuka kini telah bertukar ke alam maya untuk memastikan kesinambungan pembelajaran iaitu kita panggil PDPR, pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Okey, pada awal-awal COVID-19 di negara kita ni, kita berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Dan pada ketika itu, PDPR dia menjadi kaedah yang terbaik bagi memastikan pendidikan dapat diteruskan kerana PDP secara bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Tetapi secara tidak langsungnya, pelaksanaan PDPR ni telah memberi kesan negatif yang ketara sebenarnya terhadap kesihatan mental pelajar seperti yang host kita dah ulaskan tadi, iaitu isu burning out pelajar kan. Sebelum ni, pelajar dia tidak terlalu terdedah dengan pembelajaran atas talian. Sebelum berlaku COVID ni, pelajar dia tak diberi kemahiran secara online. Lagi-lagi penggunaan teknologi, betul tak? Sebab selama ni kita selalu bersemuka di mana semua pembelajaran, aktiviti yang dilakukan adalah secara bersemuka. Kemudian tiba-tiba datangnya COVID-19 ni, habis kebanyakan kebiasaan kita dah bertukar. Dan dari fizikal terus ke atas talian dengan kawasan dengan tanpa peranti yang betul, internet yang tak berapa nak bagus kan, lagi-lagi kawasan pendalaman. Selain daripada masalah ini, kemudahan untuk mengikuti pembelajaran dan talian juga adalah terhad. Masalah seperti capaian internet, ruang belajar yang selesa, keadaan keluarga yang berantakan pun menyumbang kepada ketidakupayaan para pelajar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Jadi faktor inilah yang menjadi potensi untuk pelajar mengalami masalah psikologi, khususnya mental mereka. Okey, kalau kita bercakap pula tentang impak psikologi pelajar itu sendiri, akan wujud masalah-masalah kognitif terutamanya dari segi mengambil keputusan. Kenapa saya cakap macam ni? Kerana saya ada terbaca satu perkongsian daripada pakar psikologi klinikal International University
Malaya Wales, iaitu Dr. Mimi Fitriana. Beliau ada berkata bahawa jika seseorang tu terlampau banyak berhadapan dengan skrin komputer, macam sekarang pun kan kita berforum menggunakan depan komputer sebab kita dah tak boleh nak berada dalam face to face kan. Okey, bila kita berdepan dengan skrin komputer dan maka ia boleh merosakkan keadaan mata secara fizikal dan kemudian secara emosi sekaligus memberi kesan kepada mental itu sendiri. Selain itu, ada juga kajian yang mengatakan screen exposure ketika PDPR yang mana apabila kita didedahkan dengan skrin selama 4 ataupun 5 jam secara tidak langsung, sebenarnya ia menyebabkan kita sukar untuk tidur dan kemudian mengalami gangguan emosi. Jadi macam mana pelajar dia boleh fokus ketika PDPR? Jadi nampak tak kat sini perbezaan semasa PDP dan PDPR ni memang sangat berbeza. Dan apa yang kita boleh tengok secara globalnya, pembelajaran pelajar memang sangat merosot. Okey, saya berikan contohlah ketika PDPR iaitu secara online kan. Contoh saya ni sebagai seorang guru. Okey, apabila seorang guru mengajar ataupun menyampaikan isi kandungan pembelajaran, mungkin tak sempurna dan mungkin juga tak sampai. Pasti akan ada sesetengah pelajar yang dia tak faham topik yang kita ajar tu. Contoh kalau ketika PDP, ketika di sekolah kan, cikgu dia boleh berinteraksi dengan pelajar yang kalau pelajar dia tak faham. Tetapi bila secara online ni, interaksi tu memang sangat terhad lah. Memang sangat terhad sangat. Sangat terhad. Dia punya terhad tu memang betul-betul terhad. Pelajar dia akan, contoh bila pelajar dia tak faham, pelajar akan rasa malu untuk bertanya kepada guru ketika PDPR tu. Kerana mungkin dia akan fikir kawan-kawan dia yang lain semua diam je. Mesti kawan-kawan dia semua dah faham kan. Jadi dia berfikir macam tu, jadi malu nak bertanya. Disebabkan daripada sini, isu-isu lain pula yang boleh timbul. Bukan saja masalah pembelajaran tetapi emotional confidence, iaitu keyakinan emosi dia pun turut terjejas juga. Okey, baiklah. Saya di sekolah sebagai seorang guru kaunseling. Okey, jadi saya nak kongsikanlah sedikit pengalaman saya di sekolah sebagai guru kaunseling ni. Kerana di sekolah saya terdapat ada satu kes di mana pelajar dia berhadapan dengan tekanan PDPR. Maksudnya dia stres bila berada di rumah. Jadi kita pun jalankanlah sesi kaunseling bersama pelajar tersebut dan saya dapati bahawa pelajar ni dia sentiasa berfikiran negatif. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil negative thought. Negative thought dalam fikiran dia. Contohnya pemikiran negatif tu macam mak selalu marah, selalu bising, pelajar ni nak belajar lagi, nak kena online kelas lagi, buat kerja rumah lagi, sidai baju dan juga kerja-kerja sekolah yang lain kan. Jadi dia pelajar tu jadi stres. Pembelajaran masa dia tu dah tak teratur dah. Pembahagian masa dia tu dah tak teratur. Mungkin juga berlaku disebabkan oleh ibu bapa kurang memberi sokongan kerana mereka tak faham situasi sebenar ketika PDPR ni. Jadi apabila timbulnya isu tentang PDPR terhadap mental pelajar ni, masyarakat luar menganggap masalah ni adalah sesuatu hal yang biasa. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia ni memang sangat kurang kesedaran mengenai permasalahan psikologis beginilah. Oleh itu, kita sepatutnya masyarakat sebagai masyarakat luar, kita patut memahami dan tidak orang cakap tak judge lah pelajar ni kerana mereka mempunyai cabaran-cabaran mereka tersendiri tanpa kita ketahui kan. Jadi itu sajalah daripada perkongsian daripada saya. Mungkin panel-panel lain akan berkongsi dengan lebih lagi lah tentang hal-hal yang berkaitan. Okey, itu saja daripada saya, Cik Aiman. Okey, terima kasih. Wah, sungguh jelas ya penerangan Cikgu Ashikin tadi. Terima kasih Cikgu. Seterusnya, kita menjumpa pula panel kedua kita pada hari ini, iaitu Dr. Nurul Amirah binti Baharu yang merupakan doktor pakar psikologi. Beliau adalah seorang yang memahami tentang masalah psikologi dan pengkhususan beliau adalah Psychometric Assessment and Counselling. Jadi, dipersilakan Doktor. Terima kasih kepada Cik Aiman selaku hos pada segmen Chit Chat kita pada hari ini.
Saya Dr. Nurul Amirah binti Baharu akan berkongsi serba sedikit pengetahuan saya tentang cara menguruskan stres bagi pelajar yang menghadapi PDPR. Seperti kita tahu, wabak coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 sangat memberi impak yang besar kepada sektor ekonomi negara. Malah sektor pendidikan juga terkesan. Semua murid dan pelajar diarahkan untuk menjalani sesi pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian pada pertengahan tahun 2020. Terdapat pelbagai kekangan dan cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar bagi memastikan sesi pembelajaran dapat diteruskan seperti biasa. Pelajar juga perlu menghadapi cabaran-cabaran ini selagi wabak COVID-19 ini belum berakhir dan kita akan memasuki fasa endemik. Antara yang menjadi kerisauan, apabila pelajar mengalami stres yang terlampau akan menyebabkan keadaan mental pelajar juga akan terjejas. Di sini, saya akan berkongsi beberapa cara yang pelajar boleh gunakan untuk mengurangkan stres ketika sesi pembelajaran. Yang pertama ialah tidur yang cukup. Tidur yang mencukupi adalah sangat penting bagi memastikan keadaan dan prestasi dalam diri kita berada dalam keadaan optimum. Kurang tidur akan menyebabkan pelajar lebih cenderung untuk stres, mudah marah dan sukar memberi tumpuan di dalam kelas. Oleh itu, waktu tidur yang disarankan adalah dalam lingkungan 6 hingga 8 jam bagi memastikan pelajar mendapat rehat yang cukup dan badan akan bertenaga dan cergas. Yang kedua ialah kerap bersenam. Tekanan yang tak dikawal dan tak diuruskan secara baik boleh menjejaskan kesihatan dari segi fizikal maupun mental. Bersenam merupakan salah satu cara efektif yang boleh membantu mengurangkan stres belajar. Senam juga dapat meningkatkan pengeluaran hormon endorfin dan endorfin bagi memastikan pelajar lebih tenang dan lega. Senam aerobik ataupun berjalan kaki antara aktiviti yang boleh dipraktikkan dan boleh menghilangkan kegelisahan dan masalah yang ada pada pelajar. Yang ketiga ialah jaga pemakanan ataupun diet yang sihat. Pemakanan yang sihat boleh memberi kesan yang baik kepada badan kita secara fizikal dan juga mental. Penjagaan pemakanan yang betul akan membantu pelajar bagi menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian dan juga semasa PDPR. Diet yang seimbang juga perlu dipraktikkan kepada setiap pelajar bagi menjamin tubuh badan mendapat nutrisi yang diperlukan seperti pengambilan asid folik, vitamin, protein ataupun mineral. Pelajar juga disaran untuk mengelak makan makanan yang ringan, fast food ataupun minuman yang berkafein bagi memastikan pelajar tidak mempunyai sebarang penyakit yang berbahaya. Yang keempat ialah pengurusan masa yang baik. Pelajar perlulah mempunyai jadual yang telah dirancang supaya boleh mengutamakan apa dan mana yang patut diutamakan terlebih dahulu. Samping itu, pelajar perlulah bijak dalam penganggaran masa dan mengutamakan tugasan yang mana perlu disiapkan dalam keadaan segera dan menghindari perangai suka bertangguh. Yang kelima ialah fokus. Pelajar perlulah menetapkan rutin seharian kerana fokus adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil yang maksimum dan sempurna dalam sesuatu kerja. Yang terakhir sekali ialah pelajar boleh berkongsi masalah kepada ahli keluarga ataupun guru. Pelajar boleh menyuarakan apa masalah dan kegelisahan yang ada dan ahli keluarga dan guru boleh menyuarakan apa pendapat dan solusinya. Selain itu, pelajar juga boleh mendapatkan cadangan dan nasihat daripada ahli keluarga dan juga guru. Akhir kata, pelajar perlulah mengamalkan amalan pengurusan stres kerana amalan pengurusan stres yang teratur dapat mengurangkan tahap stres keseluruhan pelajar dan mengenal pasti apakah cabaran dan halangan yang akan hadapi sepanjang hidup kerana suka atau tidak, COVID-19 tidak akan lenyap dalam masa jangka yang pendek. Jadi, itu adalah beberapa cara dalam amalan pengurusan stres yang berkesan. Terima kasih kepada hos kerana menjemput saya dalam segmen Chit Chat pada hari ini. Terima kasih Dr. Nurul Amirah untuk penjelasan tersebut.
Tanpa membuang masa, akhir sekali kita bersama-sama dengan Maizatul Hasanah binti Muhammad alias Mamat yang merupakan pakar motivator dari Youth of Strength and Happiness. Jadi, sebagai seorang motivator lah, pada pandangan Cik Maizatul sendiri, siapakah yang berperanan dalam menangani masalah burnout pelajar ini? Dipersilakan Cik Maizatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Aiman selaku hos kita pada hari ini. Jadi saya Maizatul Hasanah binti Muhammad akan mengupas sedikit tentang peranan pihak-pihak tertentu bagi mengatasi psikologi pelajar sepanjang PDPR ini dilaksanakan. Okey, jadi dalam persoalan PDPR, amat mudah bagi kita untuk fahami mengapa ia menjadi satu beban psikologi buat para pelajar. Tapi sesetengah aja ya, bukan semua pelajar. Okey, pembelajaran secara atas talian ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, tetapi ia adalah satu yang baru buat pelajar adaptasikan sepenuhnya dalam kehidupan seharian. Contohnya sepanjang PKP ini, iaitu melalui sesi PDPR. Okey, jadi melalui pelaksanaan PDPR ini, pergerakan pelajar agak terbatas kerana mereka perlu duduk di hadapan komputer dari pagi sehingga ke petang untuk mengikuti sesi PDPR. Keadaan ini sudah pasti memberi tekanan dan juga rasa terkurung serta tidak bebas untuk mereka bergerak. Okey, dalam mengatasi masalah ini, ibu bapa dan guru merupakan pihak yang sangat besar peranannya dalam mengatasi dan juga menjaga emosi pelajar. Jika di rumah, ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan pelajar. Sepanjang pelaksanaan PDPR ini, ibu bapa perlu sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak. Seperti mana yang kita tahu, ramai ibu bapa yang sibuk dengan kerja dan mungkin ada yang terlibat dengan work from home ataupun kerja dari rumah. Jadi segala kerja yang ada di pejabat dibawa balik ke rumah. Okey, tetapi hal ini tidak boleh jadikan satu alasan untuk mengabaikan pelajaran anak-anak mereka, terutamanya emosi mereka, di mana sepanjang PDPR ini dilaksanakan. Seperti mana yang kita tahu, PDPR ini memerlukan pelajar untuk ada peranti ataupun gadget bagi mereka untuk berinteraksi dengan guru dan juga rakan-rakan mereka. Jadi parents tidak boleh melepaskan tangan 100% kepada pelajar untuk mengharapkan mereka untuk mengendalikan PDPR itu dengan sendirinya tanpa diawasi oleh ibu bapa mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu memahami psikologi anak-anak masing-masing. Ada anak-anak yang mungkin apabila mempelajari suatu perkara baru, dia akan mudah faham. Manakala ada pula anak-anak yang lambat sikit untuk memahami suatu pembelajaran tersebut. Jadi, ibu bapa janganlah membebankan anak-anak dengan kerja-kerja rumah seperti menjaga adik, memasak dan sebagainya sepanjang sesi PDPR ini dilaksanakan. Hal ini kerana apabila mereka dibebankan dengan kerja-kerja lain sewaktu sesi PDPR itu dijalankan, maka mereka akan hilang fokus terhadap PDPR tersebut ataupun pembelajaran yang sedang berlangsung ketika itu. Berilah ruang kepada anak-anak untuk mengikuti sesi PDPR dengan tenang tanpa mengganggu emosinya. Jadi dua perkara ini adalah sangat penting untuk ibu bapa ambil tahu bagi mengatasi kecelaruan emosi yang dihadapi oleh anak-anak mereka sepanjang pelaksanaan PDPR ini dilakukan. Okey, seterusnya kita beralih kepada pihak kedua, iaitu guru sendiri. Guru sendiri yang mana mengajar sewaktu PDPR itu. Okey, guru tidak hanya berfokus kepada cara ataupun kaedah pembelajaran yang terbaik untuk PDPR sahaja, tapi guru juga perlu sentiasa memberi motivasi kepada pelajar agar tidak mudah putus asa dengan cabaran yang dihadapi ketika ini, di mana mereka terbatas untuk bertemu dengan kawan-kawan, untuk menjalani aktiviti seperti dahulu. Jadi mereka ini mungkin akan terasa bersendirian di rumah tanpa ada kawan-kawan di sekeliling mereka. Jadi penting bagi guru untuk sentiasa menanamkan kata-kata positif ke dalam minda mereka supaya mereka ini tidak terdorong untuk melakukan perkara yang tidak diingini, contohnya seperti mencederakan diri sendiri ataupun membunuh diri. Okey, pada pendapat saya sangat penting bagi guru untuk menekankan kepada pelajar tentang mengurus emosi mereka pada setiap kali kelas ketika sesi PDPR berlangsung. Biarlah supaya setiap kali kelas tu mereka akan tersedar dan tidak lalai dengan emosi yang tidak stabil itu. Maka guru adalah
orang yang sentiasa akan mengingatkan mereka, kerana apabila mereka ini mengikuti PDPR sepenuhnya, sudah pasti mereka akan bertemu dengan guru sepanjang masa. Guru-guru boleh membuat satu analogi kepada anak-anak pelajar mereka, di mana terdapat seekor lalat dan juga seekor lebah. Okey, jadi kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih lalat ke ataupun kita nak jadi lebah? Okey, jadi jawapannya adalah kita nak jadi lebah. Kenapa kita nak jadi lebah? Sebab lebah ini akan mencari bunga untuk mendapatkan madunya. Okey, bunga itu ibarat sesuatu yang positif ataupun fikiran yang positif. Jadi jangan jadi seperti lalat yang hanya mencari bau busuk dan juga perkara yang kotor. Jadi kita boleh ibaratkan perkara busuk ataupun sesuatu yang kotor itu adalah pemikiran negatif. Jadi lebah ni bukannya sahaja mencari sesuatu yang positif ataupun bunga, tapi dia juga mampu menepis ataupun menghalang segala ancaman ataupun fikiran negatif yang datang kepadanya dengan menggunakan senjatanya, iaitu sengat. Jadi kalau kita jadi lebah ni, kita akan sentiasa berfikiran positif. Malahan kita juga akan sentiasa boleh menepis segala anasi-anasi jahat yang datang kepada kita. Okay. Seperti mana yang kita tahu, sekarang ni pelajar dah mula kembali ke sekolah dengan menggunakan sistem penggiliran, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Jadi antara perkara yang harus dihindari sewaktu awal sesi persekolahan ini adalah guru jangan sesekali menggunakan desakan terhadap pelajar untuk menghantar kerja sekolah yang diberikan sewaktu PDPR dijalankan. Ya, memang betul persoalan tentang kerja sekolah itu penting, tetapi dalam mengembalikan motivasi pelajar, desakan sedemikian perlu dinilai kembali kesannya, kerana boleh membunuh semangat pelajar itu sendiri. Jadi perkara ini penting ya bagi mengelakkan pelajar menghadapi tekanan dan kemurungan sehingga tidak mahu bersekolah secara bersemuka berikutan desakan-desakan yang diberi oleh guru untuk menghantar dan juga menyiapkan semua kerja sekolah. Jadi para guru bolehlah membina mood pelajar dengan memulakan perbualan yang ringan seperti pertanyaan berkenaan aktiviti yang sering dilakukan di rumah. Perbualan seperti ini mampu menyuntik semangat pelajar untuk membina atmosfera yang positif di dalam kelas itu sendiri. Maka pelajar ini tidak akan rasa didesak oleh guru ataupun ketakutan kerana tidak menyiapkan kerja sekolahnya. Selain itu, guru juga perlu bertanya hal pembelajaran semasa di rumah. Siapa yang membantu mereka dalam pengajaran, siapa yang punya masalah internet yang teruk dan sebagainya. Maksudnya di sini, guru perlu mengenal pasti terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh pelajar ketika sesi PDPR sebelum bertanyakan soal kerja sekolah. Okey, jadi dengan langkah ini, para pelajar akan lebih bersemangat untuk mengharungi hari-hari seterusnya dan berasa seronok untuk datang ke sekolah. Dengan kata lain, pelajar akan bersedia untuk belajar bersungguh-sungguh sekiranya mereka dipengaruhi emosi dan juga kesihatan yang baik. Okey, jadi setakat itu dahulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih kepada semua panel atas hujah-hujah yang bernas itu tadi. Saya fikir banyak rumusan yang kita boleh buat daripada perbincangan kita pada hari ini. Dan salah satu di antaranya, yang pertama, guru kena belajar bagaimana untuk mencantikkan atau mengindahkan atau mempelajari lagi selok-belok penggunaan peranti. Kerana peranti ni seperti TV. Dia bukan untuk satu kegunaan saja, malah dia boleh digunakan dengan pelbagai aplikasi bagi mencantikkan lagi, dengan seperti menggunakan PowerPoint, menggunakan apa-apa yang boleh mencorakkan lagi keindahan dan keseronokan pelajar bagi mengikuti sesi PDPR. Dan saya percaya pendedahan ini harus mula dengan berkongsilah pengalaman dengan guru-guru lain yang banyak memberikan perhatian atau banyak mencadangkan pendekatan-pendekatan. Dan barangkali peranan guru kaunseling sekarang ni lah sangat-sangat penting. Kita dah tengok orang bersut buat macam mana, jangan tengok dia buat sahaja. Kita kena buat sendiri. Kita kena reka sendiri, membantu bagaimana boleh berperanan lebih agresif lagi bagi mencorakkan pelaksanaan PDPR ini.
melalui murid-murid ini supaya mereka ni tidak lagi mempunyai masalah-masalah seperti psikologi mereka, seperti isu burnout dan sebagainya. Dan ingat kita bukan kaunseling kepada pelajar-pelajar kita sahaja, tetapi kita kaunseling juga terbuka ruang untuk ibu bapa dan guru-guru. Kerana kawan-kawan dan guru-guru ni dia menghadapi tekanan-tekanan yang sama. Malah tekanan mereka ni mungkin berbeza ataupun yang sama dengan apa yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Kita fikirkan anak-anak kita ni atau pelajar-pelajar kita ni menghadapi tekanan-tekanan iaitu mereka perlu berhadapan dengan rungutan-rungutan di rumah dan sebagainya. Ya, guru juga menghadapi berdepan dengan tekanan-tekanan yang sama. Balik-balik rumah mungkin terlupa kerana sibuk sangat dengan urusan soal persiapan bagi pengajaran. Mereka terlupa atas keperluan-keperluan keluarga. Jadi ini kita kena ambil kira juga. Bantulah mereka ni, guru-guru ni. Kemudian ibu bapa ingat, anak-anak kita adalah manusia yang mempunyai jiwa bebas. Oleh itu, kita kena faham dan pelajari. Saya banyak belajar daripada apa yang dikatakan. Ini petikan yang bukan daripada percakapan saya ni, bukan daripada mulut saya. Tapi saya petik daripada kata-kata orang yang pakar. Antaranya ialah, kenali anak-anak anda itu. Apa keseronokan dan apa yang tidak menyeronokkan bagi mereka. Yakini dia bahawa I trust you. Saya percayakan anda. Bina kekuatan itu kerana kalau kita tidak percayakan mereka ni, siapa lagi yang nak percayakan mereka ni? Kalau mereka buat salah, bukan kita menghukum dulu, tapi kita fahami dulu. Fahami kenapa kesalahan itu dibuat. Kadang-kadang kerana kita tak tahu dan pantau dengan kasih, bukan pantau dengan peraturan-peraturan. Pantau dengan kasih kerana mereka ni memerlukan kasih sayang kita pada saat itu. Dan pada ahli keluarga, termasuklah ibu bapa dan adik-beradik kita. Yang tua maupun yang muda, fahamilah. Kalau katakan saat itu adalah untuk dia menggunakan peranti, jadi kita bagilah ruang dan kebebasan untuk dia gunakan. Dan banyaklah cerita-cerita yang kita boleh ceritakan tentang ibu bapa ni. Gandengan antara ibu dan bapa ni sangat penting. Kalau ibu bapa ni berlaku tidak adil, jangan sampai kesannya nanti sampai kepada anak-anak. Mereka berlaku tidak adil juga. Dan akhir sekali kepada pelajar-pelajar. Dengarkan tadi daripada 3 panel yang telah menyatakan itu kan. Peranannya adalah untuk anda meyakini dan menyayangi diri anda. Jangan senang-senang terpercaya. Dah kita dapat sahaja yang dalam tu, kita telan je. Kita kenalah pandai menapis. Self-management tu penting. Kita kena kendalikan peranti, kendalikan diri kita sendiri. Dan biarlah ada kecenderungan untuk anda terbuka. Kalau tak dapat cakap pada ibu, cakap pada bapa. Kalau tak dapat cakap pada bapa, cakap kepada guru. Kalau masih tak dapat, pergi ke guru kaunseling. Banyak ruang yang kita boleh ceritakan. Atau antara kawan-kawan sendiri yang mungkin boleh membantu dan pujuklah diri kita. Janganlah cepat terasa kalau ibu bapa ni kata kita ni pemalas dan sebagainya. Pujuklah diri. Kerana kita ni bukanlah orang yang pemalas. Saya ingin mengatakan pada semua orang, termasuk guru-guru, ibu bapa dan anak-anak, kita semua ni adalah makhluk kejadian Tuhan yang terbaik. Jadi sudah tentu kita ni bukan sebaliknya. Dan itulah rumusan yang saya boleh umumkan. Terima kasih kepada ketiga-tiganya. Saya fikir banyak yang kita pelajari. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Tuan Nur Atira Ashikin, Dr. Nurul Amirah dan juga kepada Maizatul Hasanah kerana bersama-sama dengan kami untuk berkongsi. Sehingga itu, terima kasih atas pandangan itu. Dan kepada anda, jangan sampai anda rasa rebah. Kerana lemah sesungguhnya anda tidak begitu.
Jadi, kita pastikan pendekatan kita pembelajaran di dalam menggunakan peranti ini harus menjadi sesuatu pengalaman yang menarik dan indah dan membantu untuk meningkatkan keupayaan kita dan juga menjadi manusia yang bagus dan berjaya. Sehingga itu saudara, dalam Chit Chat Viral, kami ucapkan terima kasih sehingga berjumpa lagi. Aiman Syakira, sign off.